بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وقومنا وبين وأنت خير الفاتحين. Surah At-Takwir lagi ya. Ayat akhir kita baca malam ni ayat 22 sampai 29. Kalau dan tu kita masuk surah yang kedua lah, surah Abasa. Jadi macam biasalah kita ambil pahala pakat baca ramai-ramai, baca dengan betul-betul mengikut kehendak hukum tajwid. Jadi kita baca dia berapa ayat tu, 22 hingga 29 sampai habis. Bolehlah bacalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين Alhamdulillah. Cumanya berasa hak tak ada nafas ni hak ni. Sebab dia ada 3 mak sini dah. Cuma hak wajibnya 2. Wa ma tasya'u sama illa sa yasha, ada 3 dah. Cuma hak ni mak jaiz. Hak ni boleh kita nak pendek hak ni. Hak ni wajib ya. Jadi kalau tak ada nafas kita pendek hak ni lah. Kita baca lagu mana? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Boleh tak? Kalau dan buat 3-3, tapi berasa tak dan apa sikap. Bergantung kepada kita baca. Cuba dengar sekali lagi dah. Nak suruh biar dan apa jangan panjang. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kita panjang ni. Hak ni pun tak. Hak ni dia ma'arif lisaku ni. Cuma kalau pendek dia jadi tak sedap buat orang buat lagu pula. Rabbul Alamin. Tak sedap dah. Orang pisau buat lagu lah ni. Kawan tak?
illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ada. Dia mau golek. Dia boleh baca paling kurangnya 2 rakaat boleh baca. Jaiz juga. Dia jaiz dari segi hukum lah, nama dia tak sebut lah dari segi hukum. Jaiz mana harus, wajib. Jadi kalau tak panjang hak ni kan, tak sedap orang pisah lah. Orang pokok kori tu kalau dia boleh ayat-ayat ma'arif disuka benar. Kena hak berhenti dengan huruf kol-koloh berlaku kat tak sedap dia. Macam lam yalid wa lam yulad, duk bunyi dia tak boleh buat lagu dah. Tak boleh polik buat lagu. Baik, itulah dia surah At-Takwir yang kita bacanya 3 minggu. Sebab ayat ni panjang, kita belah 3. Kita bagi 3. Sekarang kita nak tengok terjemuh ayat 22. Gapo dia kata wama sahibukum bimajnun. Dan sebenarnya sahabat kamu. Jadi Tuhan anggapkan sahabat. Dia nak gaya orang Arab Quraisy. Dia kata Saimung tu bukanlah ia seorang gila. Apa tak? Sebab dia tuduh Nabi ni kan. Bila dia menyampaikan dakwah macam-macam gitu, akhir sekali gila. Dia kata Muhammad ni nak gapo? Mari royak agama baru, tak sewi sembah berhala. Hak kita duduk sembah jak di tok nenek. Ni payah. Ni satu penyakit Malaysia ni, kadang dia pergi hak tok nenek kena ubah payah. Sehingga ke dia tawakal, pergi jumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni dia tidak, Abu Lahab pula ada. Abu Talib, pak saudara hodok melindungi dia tapi tak masuk Islam. Dia tanya, dia royak ke Abu Talib, cuba tanya Muhammad ni nak gapo. Jadi beberapa tawaran dia beri ke Abu Talib. Abu Talib tanya Nabi, "Ya bani akhi, hei anak saudara," katanya Abu Talib. "In kunta innama turidu ji'ta bihi mulkan malaknaka alaina." Kalau sekiranya mu berdakwah ni hei Muhammad, kerana mu nak jadi raja, puak-puak kami boleh nak latih mu jadi raja. So jadi raja. Wa in kunta innama turid ji'ta bihi syarafan sawadnaka alaina. Kalau nak jadi orang besar, dia nak latih orang besar. Wa in kunta innama turidu ma ji'ta bihi malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana mala. Kalau sekiranya mu berjuang ni kerana nak harta, kami sanggup kumpul semua harta Arab Quraisy yang hartawan ni, biar mu jadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Hebat orang tawar ke Nabi. Wa in kunta innama turidu ji'ta bihi imra'atan zawwajnaka min ajmali nisa'il Arab. Sekiranya mu berdakwah ni kerana mu duk panggil orang tinggal agama asal tu kerana nak orang tin tu, sebab bini mu tua siapa dia Khadijah, zawwajnaka min ajmali nisa'il Arab, kami akan nikahkan kamu dengan perempuan yang paling cantik di kalangan bangsa Arab. Dia tahu petaka sekali dia tak si jawab belaka. Dia kata geng dah bakal gila ni dia ni. Dia kata mari kita pakat cari tok bomo, kita buat bab dia gila. Tu ya, bila tawaran gitu tu Tuhan jawab, wa ma sahibukum bi majnun. Dia sebenarnya sahabat kamu. Apa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah seorang gila. Tidak gila, benar sebetul. Cuma orang nampak gila sebab tak serupa dengan orang. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ni cerita lain pula. Kita akan baca ulasan dia pula. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Inilah kali pertama Nabi kita boleh tengok Jibril. Jibril ni siapa dia? Ketua malaikat. Dia turun bawa wahyu. Kali pertama Nabi kita tu dia tak tahu gapo. Dia pun tidak tahu dia tu nak buat apa. Dia jadi rasul tu tak tahu.
Jadi pelantikkan jadi roh tu Jibril mari kita dengar. Dah kita baca surah Iqra dulu kan. Surah Al-Qalam dulu. Mana Jibril tu mari berupa jadi orang masuk dalam gua pergi khabak ke dia. Jadi Jibril mula-mula tu Jibril mari jumpa dengan dia tu tidak tunjuk wajah yang asal. Dia berupa jadi orang kan. Acak kali Jibril mari jumpa Nabi dia berupa jadi orang. Bila dia nak mari ayat yang kedua, surah kedua tu ya ayyuhal mudaththir ku. Jibril tunjuk rupa dia, hak tu demir Nabi. Kelih ketua tu demir. Nak mana kelih kaki duduk di bumi, kepala atas langit. Sayap dia paling alik sana tok su, paling alik sana tok su, gelap. Jadi Nabi kita nampak gelap gelemak. Yang tutup di sayap dia. Allah besar ni mu kek-kek dah kita ni kalau tengok benda besar takut dah. Tak takut kan? Tengok benda besar pun takut dah. Kita tak takut sebab kita kelih kecil sepuluh kita. Acu kita jumpa lembu ada besar bukit. Lembu kita biasa duk tengok ada besar tu. Tiba-tiba tu kelik dia duk bawa kereta ke jergut orang ada besar bukit lembu. Rasa demi tengok tu dak. Ni Nabi kelih Jibril tu rapat lang di ufuk. Bil ufukil mubin, di ufuk yang nyata. Di kaki langit. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin, dan bukanlah dia Nabi Muhammad tu seorang yang bersifat buruk terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang gaib. Benda-benda yang gaib yang dia mari tahu tu benda yang boleh selari dengan akal. Ni pelik. Dia benda gaib ni benda dua. Ada benda hak akal tak boleh terima. Ada benda yang akal boleh terima secara akal yang sehat. Iaitu wahyu yang Nabi kita bawa. Pengajaran-pengajaran dia. Benda gaib kena ingat. Bila dia sebut alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang sanggup terima benda gaib. Benda gaib ni benda yang tak capai oleh panca indera. Dia panggil gaib dah. Kita ada 5. Tangan tak boleh raba, hidung tak boleh bau, telinga tak boleh dengar, lidah tak boleh kecap. Cukup 5 tu dia panggil, mata tak boleh tengok, 5 tu dia panggil benda gaib. Baik, benda gaib ni dah. Pintu untuk tahu benda tu gaib, kita nak terima, dia disebut kena berimeh benda gaib. Ni syarat nak jadi orang muttaqi, kena berimeh, kena percaya benda gaib. Saluran dia je. Channel dia, kalau TV kat channel siapa dia? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lain pada benda gaib, kalau benda gaib tu mari saluran lain tentu mengaruh. Tentu mengaruh. Ya tak ada. Dia mari royak macam-macam dengan Indonesia. Dia kata ada seorang Habib tu, dia kata kalau sekiranya dia kata kalau dia tidak fikir kemalu kepada Allah, nescaya aku akan padamkan neraka Jahannam. Allah hebatnya dia. Dia boleh mati neraka Jahannam. Kita dengar dah. Hok jo hanggut depan tu apa jadi bodohnya boleh percaya. Dia boleh hembuh. Nak suruh mapuh neraka Jahannam. Acak rumah terbakar tak panggil dia biar hembuh dulu. Tak payah panggil bomba. Boleh dia kacak lagu tu. Kalau kerana tidak malu, maknanya dia tidak tiup biar mapuh api neraka Jahannam itu kerana malu tu. La ilaha illallah. Boleh? Nampak tak? Otak kita tak boleh terima. Mereka royak benda gaib. Baik, kita tengok sini. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang kena rejam. Fa aina tazhabun, maka ke manakah kamu hendak pergi? Bila Tuhan raya apa? Kalau ikut Kelantan kita, hamu nak hunggal ke mana? Kalau setara ni punya Tuhan raya ke mun onggil ke mana? Jawab dia tak lagi ke mana-mana. Kita kena paling ke Tuhan, kena ngaku kalah. Kita ulah dah. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ciri-ciri malaikat Jibril yang menjadi utusan Allah, disebutkan pula di sini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bukan seorang yang gila sebagaimana yang dituduh oleh orang Mekah. Setara Nabi ni sebenarnya tak ada orang yang kata tak jauh hasan. Kita tahu dah orang panggil Al-Amin. Al-Amin orang amanah. Bukan parti amanah dah, orang amanah. Jadi dia ni
Kalau ada orang nak tinggal benda, orang tinggal ke dia. Orang nak pergi berdagang, puak-puak hartawan Mekah nak pergi berdagang, muka dulu tak ada bank ke apa kan. Muhammad, aku tinggal segala dinar, segala dirham. Tinggal ke dia tak mipak 1 sen pun. Mesti tu. Terkena sehingga orang gelar Muhammad Al-Amin. Budak juru. Tiba-tiba bila dia mari royak, dia bawa agama baru, mari Islam. Gila lah dah. Pasal apa? Tak belagu ngani. Tu nak orang tak belagu ngani. Tak ada dah hak juru, hak amanah selama kini kan? Tak ada dah. Pasal apa? Tak belagu ngani. Payah juga tak belagu ngani. Orang Yahudi tu dia tak boleh terima Nabi Muhammad walaupun dalam kitab Taurat. Orang Nasrani tu dalam kitab Injil dia sebut dah Muhammad sekian rupa bentuk seorang nabi akhir zaman ni jelas nyata. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, disebut mereka itu kenal nabi kita lebih pada kenal anak dia. Dia yakin ni nabi. Tapi oleh kerana nabi ni turun daripada keturunan Nabi Ismail, tidak turun kok Nabi Ishak. Kenapa tak? Selama kini start daripada Nabi Ishak, Yaqub, Yusuf, Sulaiman, Daud apa turun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria semua turun kok keturunan Nabi Ishak. Tiba-tiba cohnya turun kok Nabi Ismail. Lama dah tak ada. Nabi Ismail tu sekat dia je putus, tak ada Nabi. Nak tanya mari anak cucu dia. Lepas tu tak boleh terima apa? Tak belagu angin. Bukan puak kita. Jadi tak siti pun Nabi kita tak belagu angin. Lagu tu lah. Jadi kita ni tak boleh main angin. Dengan hak tak belagu angin, tak boleh terima. Tak kena mikir dengan akal yang sihat. Okey. Sedangkan sebelum itu mereka memang mengakui kejujuran Muhammad seperti ayat tadi. Sebagai seorang yang amanah, cergah, cerdik. Bijak dia kecek pun. Tak ada lah orang. Orang tak litik. Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat Jibril di ufuk yang terang dengan mata kepalanya sendiri, iaitu peristiwa selepas turunnya ayat pertama di Gua Hira. Dia lepas ketagunyuk. Sehingga disebut zammiluni, selimut aku lawi dah. Klik ketah bila terima wahyu pertama tu Jibril berupa jadi orang je baru pergi dakak dia 3 kali. Siapa lemah dia. Dalam hadis dia sebut siapa lemah. Dia lepas pula dia dakak. Tak tahu apa hikmah. Jibril ni dia terima perintah Tuhan. Dia tidak kata pandai-pandai dia nak buat. Tuhan kata mu turun tu nak menyapai wahyu pertama, mu dakak kemah siapa tak boleh nyau. Tak tahu apa. Tak dengar? Ada ke ulama kita ulah apa dia dakak siapa kemah. Takut kerana psikologi ke gap tak ada dengar lagi dari segi kaedah buat apa. Dah disebut dalam hadis dia tu. Hadis pertama dalam Bukhari disebut tu. Badul wahyi, wahyu pertama. Dia gerak gong sampai lemah kokak Nabi. Mungkin dia besar menjadi orang pun Jibril. Dia lepas. Dia pegang pula lepas. Dia suruh baca. Dia klik ketagunya, duduk tengah ketagunya, dia mari pula tu. Jibril pun jadi tunjuk wajah dia yang asal, rupa asal. Kau terkejut. Boleh tahan berapa kali lembek Nabi kita. Dia kelis sendiri. Baginda melihat Jibril duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi dengan bentuknya yang asal. Orang lain tak nampak, dia suara nampak. Ya Allah, besar sangat. Ni ayat Jibril ni kan. Besar-besar Jibril yang paling kecil. Kita baca dah Malik Senam ni ada. Jibril ni dia ada 90 sayap, tengok berapa tak depan. Nabi kelih di Gua Hira ni baru sayap baru. Besar-besar Jibril, dia boleh teduh bawah satu sayap Israfil. Israfil kalau tidak dia ada 300 sayap kan. Dia ada 300 sayap, sayap dia tu teduh Jibril duduk. Ya Jibril ni Nabi tengok sayap dia tu ketak bumi. Wah lagu mana besar tu. Jadi bila kita tahu gitu kan, kita ni besar mana Kita ni besar mana ni? Duduk di Kelantan, di Malaysia, di Kelantan jajan Pasir Mah, Kapul Landa. Tak ada dalam peta kena bandingkan. Jibril cari tak berjumpa. Nak royaknya hakikat kalau nak sebab nak kata bila kita fikir gitu kan. Manusia nak agah kat mana? Siapa dia ngaku dia boleh tiup api neraka jadi mampu. Dia tu bersaning nak banding dengan Jibril tu kan. Jibril tak boleh mampu neraka jahanam. Dia boleh mampu. Aku boleh matikan api neraka jahanam kalau tidak kerana aku malu kepada Tuhan. Agah.
Kalau ada kampung ni kita pakat sepak butik seorang. Otak tak betul kan. Itu dengar dalam video tu bukan royak tu. Dengar dia baru ni. Tak ingat nak save. Macam nak save juga nak suruh pakat dengar. Dia bukan cik Indonesia boleh faham. Oh ni 900 bukan 90 sayap. 900 sayap Jibril menutup kaki langit sehingga arah dari timur ke barat menjadi gelap. Rasanya Israfil 1200, dua kali ganda sayap dia Israfil. Gelap Nabi tengok. Nabi SAW bukanlah seorang yang bersifat buruk atau baki untuk menyampaikan dan mengajar pertusan Allah dengan sambil lewa. Benda dia royak warna apa benda raib, benda yang boleh terima daripada akal. Sebaliknya disampaikan perutusan Tuhan dengan amanah dan jujur, dan Al-Quran bukanlah perkataan syaitan sebagaimana dakwaan musyrikin Mekah. Jadi kemudian Allah SWT tujukan soalan kepada orang kufur, ke manakah kamu akan pergi? Jadi nak ulang sekali lagi. Segala ajaran, benda yang raib, benda yang kita tak boleh kesan dengan pacar indera, salurannya saja, iaitu saluran Nabi. Kalau ada orang lain royak, dia tahu perkhabaran raib, itu belawak saja. Tuhan tidak buka benda raib kepada orang lain, kecuali ada orang yang dia pilih. Tu pun benda pun tidak boleh kita nak buktikan dengan secara nyata. Ada rasanya kalau duk mikir, rasa kalau ada video tu kita nak dengar juga tu lagu mana ada ke video ni. Bukan. Ni bukan ni. Salah ni. Ni bukan ni. Duk mana majlis tak ada dah. Ada mula sipan sipan video dia kecil ngaru. Tak ada dah habis. Tak sipan lah. Hilang dah. Maksudnya setelah jelas tuduhan mereka mengatakan Al-Quran itu sihir, alat bertenung dan kata-kata syair adalah tidak berasas, maka ke jalan manakah lagi hendak mereka tempuh, kerana semuanya sudah buntu dari mendapat kebenaran. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. Dia sihir gini. Dia tengok atas batai tubuh Nabi tu. Muhammad sihir, bukan Quran itu sihir. Muhammad ni ahli sihir. Sahir dia panggil kan. Jadi dia bawa barang sihir lah. Alat sihir dia. Pasal apa? Dia ni orang panggil ummi. Dia tak rajin ngaji. Tak reti baca, tak reti nulis. Tak pernah ngaji. Tak pernah masuk sekolah. Perkataan Nabi dia panggil ummi ni maknanya. Dia guna ya nisbi dalam bahasa Arab. Maknanya orang hidup tepek ngemuk semua. Bila orang duduk ngemuk ni kan. Tak tubik mana. Tak rajin ngaji. Tak sayang orang. Walaupun muk dia mati. Tapi gelaran dia ni makna orang yang dibahasa pada muk ni. Dia tak rajin ngaji sekolah. Tak rajin baca. Nulis pun tak reti. Tiba-tiba dia boleh royak, boleh baca Iqra' bismillahirrahmanirrahim semua. Ni sihir ni. Dia tak boleh terima wahyu. Dia kata sihir. Situ je. Sebenarnya, hati kecil dia kan. Jibril, yang mari ajar bawah Tuhan lah. Dah Tuhan, dah tidak sihir dia. Sebab kita terima Islam asal dah so. Dia benda magic. Sihir-sihir ni benda magic kan. Dia magic saat ni lah. Sebab barang yang dia royak tu kan, cerita-cerita dulu kalau dia boleh tahu. Hak tu kata sepatutnya dia kena terima. Hati kecil dia terima. Kita ingat dah cerita dia sebut 3 orang kafir tu kan. Hak dia ging malam-malam walaupun dia benci sangat ke Nabi, dia berasa sedap dengar Quran Nabi baca. Jadi malam-malam dia ging ngitar duduk dalam gelap. 3 orang dia dalam gelap. Tak ingat dia nama apa dia? 3 orang dah. Mula ingat nama. 3 orang kafir dia ngitar Nabi duk baca malam-malam misalnya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Jadi sedap Nabi bacanya. Dia pun faham. Galik dia dengar. Jadi bila dia terparuk sama dia kata, mu mai buat apa? Aku nak dengar Muhammad baca. Dia kata mujang royak kat orang dia kata. Kita mari ni boleh mari sekat malam ni dia kata. Kalau tahu dia puak-puak kita penuh program kita. Mana dia nak terima dah. Malam esok dia mari jumpa pula 3 orang tu. Dia tak boleh duduk nak dengar.
Jadi kesimpulannya, hati kecil dia terima sangat, bukan barang sihir. Dia tuduh je. Nak melarikan orang daripada ajaran yang sebenar. Dia maksudnya dia berasa benda tu sendiri sebab dia berasa pelik. Macam kita ni. Kita tak berasa sebab kita telah satu. Dah dua kemungkinan lah. Takut dia buat sajalah kata-kata. Dia nak melarikan orang. Sebab kata hati kecil dia boleh terima. Jadi cara, kalau orang tanya, macam mana Muhammad boleh dia tak ngaji, dia tak ngaji, dia tak pernah belajar, tiba-tiba dia tahu cerita-cerita yang ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Tak? Dia takut orang ramai ni jumpa cari. Oh ni wahyu ni, Nabi ni. Sebelum orang tu jumpa cari Nabi tu, kita bubuh dulu jenama sihir petang lagi. Betul tak? Dia bubuh sihir petang. Supaya orang ni juga lah. Tak siwi orang rapat, dia tuduh lah tu tak? Dia takut orang tu cari hujah gapa-gapa, dia tuduh lah. Tak betul tu dia ni tak? Tak? Okey. Liman syaa'a minkum an yastaqim, iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan Islam yang betul. Ayat akhir, wama tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Apa dia maksud dia ni? Hakikat Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, iaitu pengajaran yang mendatangkan kebaikan kepada makhluk seluruh alam. Mukjizat Al-Quran baik setakat ni kan, tak ada orang boleh lagi cabar Quran tu. Orang putih sekalipun dia kaji-kaji akhir masuk Islam nak cari kelemahan Al-Quran. Kalau manusia tulis ke buk ke belana-lana dah. Buku ni kalau orang tulis ke, tulis ni kadang-kadang baris ni tak serupa dengan baris ni tak. Ni tak, sebab tu dia kata lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau lah benda ni dalam Quran pun sebut, kalau benda ni min ghairi indillah, kalau benda ni tidak mari daripada Tuhan, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, nescaya kamu akan tengok Al-Quran itu bercanggah antara satu sama lain. Ni dalam 114 surah ni selalu tak bercanggah. Nampak tak? Yang mau ingat dulu hak masa duk buat tesis mula orang periksa kan. Letih kita. Kita berasa molek dah. Sedap dia pemeriksa orang ramai berapa orang ni kan. Dia panggil Bible. Dia kata cuba buka muka surat 20 misalnya. Dia pun kita cuba baca bagi dua, kita pun baca aja. Mungkin dia study dah. Aci buka muka surat 80 ni. Aci baca. Tidakkah ini bercanggah? Lawyer kita nak jawab dah. Menunjukkan lemahnya kalau kita menulis. Orang boleh cari lalu kesalahan kita. Ni serupa. Mananya? Dia bahasa serupa. Nak ayatnya dari segi kata-kata. Kod Melayu pun kita tengok kata-kata bernas. Ganisa. Cuba tengok kebanyakan ayat dalam Quran dia berarti serupa ujung tak? Mana boleh orang buat satu esei, satu benda nak punya apa bunyi serupa ujung. Cuba tengok start daripada Al-Baqarah lagi dah. Begitu belakang. Zalikal kitab lil muttaqin alladhina yu'minuna bil bunyi serupa belakang ujung tak? Macam ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tidak bunyi serupa ni. Situ orang sastra dia kagum tengok orang puisi dia kelih hebat. Lepas tu pula kata-kata dia tu pula dengan apa tu, makin dia mendalami sastra Arab dia makin kagum sehingga tidak boleh dicipta oleh otak manusia. Bagi kita otak tahap apa satu kita ingat serupa je. Ahli tu bila dia study tengok dia dia study dia kau bahasa lemah, kau study kau dia bahasa lemah. Ini bukan manusia buat ni. Di situ dah. Itulah sebagai panduan hidup bagi siapa yang mahu ke jalan yang lurus. Sebab itulah tujuan kita ngaji ni Quran, jangan baca saja. Inilah kita buat malam ni biar tahu makna. Tuhan mari kalau kita kira kat susah leluh dia buat wari nabi dia mari ajar kita ni suruh kita reti gapo Quran kata. Quran kata ni perkataan Tuhan dah. Tiba-tiba kalau dia tanya kita, dia tanya umur tua dah. Tak ada kau masa mu nak ambil masa nak faham gapo aku kata. Kalau Tuhan kata tadi. Mu duk baca saja je. Tak ada kamu cari masa nak tahu gapo aku kata. Ala kemuga lain mu ambil faham sangat dia kata.
belajar beki basikal, belajar begitu, belajar begini, dia kata boleh pergi ngaji di universiti habis PT, dia kata nak serti benda lain, nak reti perkataan aku mu tak ada masa, mu tak sibuk habis PT. Lelah kalau dia tanya lagu tu tak tahu dah aku tanya sungguh, nak jawab mana kita. Betul tak? Lelah kita dah baca Quran reti, mu faham makna? Tak faham. Apa pun tak ngaji, walaupun tak ngaji Arab terjemuh banyak, apa tak tengok. Nak ngaji Arab yang payah dah. Nampak di situ. Cuba kita tengok dia baik. So nak sebutnya biarlah. Nak sebut bacaan ni ni kan. Bacaan kita bila kita baca ni dia tak lagi ikut mana-mana lisanul Arab. Kena lidah orang Arab. Bukan lidah orang Melayu. Sebab tu kalau siapa dia boleh ngaji dengan orang Arab, itulah sebut Al-Quran yang tepat. Sebab dia salin. Tuhan buat lidah orang Arab, muka bahasa dia. Kalau duduk Mekah, duduk Madinah, tu baca ia betul. Ada yang duduk Pasir Putih mula, dia kritik habis orang. Dia kata, siapa orang ni tak betul. Siapa Ustaz Hasan Zahari? Amor ngaji dia 2 kali dengan Tok Guru. Bukan Tok Guru, dia Tok Lebar Arab, tak reti. Sedok sohu dia Pasir Putih mula. Kita gila. Gitu ke dari duduk pelekeh orang. Akhir-akhir dia sebut Ustaz Hasan Zahari. Tak ada lah kita dah. Kenapa Ustaz Hasan mati? Tak pandang kau satu tu dia kata, dia ni. Dia kita dengar dia baca bunyi Melayu. Dia tak siwi bunyi Arab. Dia gamuk Quran hak Melayu. Apa dia kata bahasa Quran sengit seporang Arab dia kata. Demo tu muka dia dengar daripada telinga Nabi salin dak. Hak duduk di Madinah ni. Nampak tak? Hak duduk Mekah duduk Madinah. Kita ni tak tahu kita dengar sampai kita dengar di lidah orang Melayu. Tak ada seorang habuk rasa ngaji Quran dengan orang Arab sini dah. Mananya? Ada orang Arab. Gak lo ni seni kita tengok lo ni banyak video lo ni kan banyak YouTube. Cuba dengar orang Arab sebut lagu mana. Ni kita tengok hak sedap baca ni kita ambil soalan. Dia baca pendek dah. Okey. Kita dengar ni soal. Surah saat ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar dia sebut lagu mana dia? Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu tilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzal nufusu zuwijat wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Cuba dengar saat ni sekarang apa dia ni? Hak kata sebut ujung tidak serupa dengan ujung. Hak ni hak kata mukjizat Quran ni macam mana boleh hujung serupa sama patung. Tidak bunyi dengan huruf ta belakang ni dah. Tu kita tak ngaji Arab tu. Kita dengar saja tu kita buat. Tidak kita dengar sedap ke ni Quran. Satu yang kedua benda mukjizat. Acu kita baca kan. Ada siapa dia bahasa cemuh baca Quran. Kau baca kau sedap dah. Pada hak tu lah. Baca teh kan 17 kali sehari balik korang. Ada puas baca teh. Lah Tuhan bui jadi tak puas baca dah. Okay, kita cuba kita kalau kita baca Quran kita kalau kita buat rajin sikitlah. Aku nak baca juga lepas subuh kalau lepas ngaji aku nak baca juga. Kita baca mari sedap dah. Sedap. Dalam puasa tu kita nak suruh banyak sikit sehingga dalam puasa tu kita berazam lepas pada ni aku nak baca dalam puasa juga tak sidah nak biar rajinlah baca Quran sebab semangat dalam puasa tu. Tapi lepas raya tu kelik balik asar pula dah. Tapi kok mana ke dia buat sedap dah. Ini mukjizat Quran. Sekat tu sudah dah. Nak lagi? Nak sambung lagi? Nak lagi gaji dengan dah ni. Sikit dia 22 ayat. Pasal dia ni dia tidak ulang bacaan dia. Cari. Cuba kita dengar nanti kita tiru dah. Tiru sebut dia lagu mana. Tengok huruf ain dia dah. Wa idzal jannatu uzlifat alimat
نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم Nak buat habis tu balik. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين Dia nak baca qiraat lain. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sekat tu lah. Habis lah tu deh. Isu apa Mami? Tak lagi. Kita tengok dulu. Kita habis tu dah. Kita nak sambung minggu depan. Kita tengok dulu surah yang ke-80 pula. Iaitu surah Abasa. Apa makna Abasa ni? Bermasam muka. Bermasam muka. Baik, kita moga ada masa lagi kita baca dulu. Dia cuba baca sekat 10 ayat. Kita baca sekat 10 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى
من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Sekat tu dah. Ada 10 ayat. Tertengok terjemuh 2 ayat. Kita berhenti pukul 8.30 dah. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad memasangkan muka wa tawalla dia paling. Ini cerita ni. Tuhan sebut dia siapa Nabi memasangkan muka. Bahasa Arab abasa tu makna masam muka, tarik muka masam. Wa dan tawalla paling. Gapo cerita? An ja'ahul a'ma, kerana ia didatangi orang buta. Tafsir dia kata guana. Surah ini dimulai dengan menyebut kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta, iaitu Amrullah ibnu Ummi Maktum. Dia ni orang-orang sedap ni kan. Kita baca dalam hadis band tu kan, dia ni Nabi lantik dia azan pertama subuh. Subuh dia band 2 kali, pak kita tak boleh buat. Kalau nak tahu sunnah tu dia band 2 kali. Sejam sebelum masuk subuh tu dia band dulu. Macam kita pergi Mekah Madinah kan. Jadi Bilal band yang kedua, band masuk waktu. Abdullah ibnu Ummi Maktum ni tukar band pertama. Dia buta. Mana orang buta boleh, kita bincang dalam hadis tu tidak jadi masalah. Orang buta boleh jadi tukar band. Okey. Jadi ceritanya apa kena mengena dengan Nabi Abdullah ibnu Ummi Maktum ni? Mengikut kisahnya, dia telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sedang melayani pemimpin-pemimpin Quraisy yang mereka ini diseru supaya masuk Islam. Nabi ada satu kerja yang besar. Sebab Nabi nampak gaya dia boleh kecek ada 4-5 ni orang pemimpin, orang besar Quraisy nak suruh masuk Islam. Jadi nabinya baginda teringin sangat agar pemimpin-pemimpin Quraisy tersebut menyahut seruan Islam, kerana pada pandangan baginda orang ramai akan masuk Islam sebab di tangan mereka ini terletak kekuasaan untuk mempengaruhi orang Arab. Jadi Nabi itu dia berasa ni kerja besar nak camping pembesar-pembesar Arab ni masuk Islam. Ketika di Mekah ni Nabi dia tengah nak cari tapak. Dia bunyi dah demo ni nak masuk Islam. Ada chance lah ni. Demo ni orang hartawan, orang elit, orang yang ada pengaruh. Dia biasanya kalulah orang-orang penting ni dia masuk Islam, raja kalau masuk Islam ke rakyat pun akan turun. An-nas ala dini mulukihim, sehingga dia sebut orang ramai akan turun agama raja dia. Kalau raja masuk Islam, rakyat akan turun masuk Islam. Jadi Nabi nak benar, Nabi faham benda gini. Tengah Nabi tengah bincang benda besar tu, tiba-tiba mari pada masa itu Ibnu Ummi Maktum. Dia tak tahu ke dia buta, dia tahu Nabi ada. Dia memanggil Nabi, "Wahai Rasulullah, ajarkan saya Al-Quran dan ajarkan saya ilmu yang Allah ajar kepada kamu." Dia nak bagi ngaji. "Ya Rasulullah, nak tolong ajar Quran ni, wi ilmu sikit." Dia tak tahu Nabi duduk tengah kecek dengan orang besar. Nabi Allah tak ada masuk kita juga. Orang duduk tengah mesyuarat besar. Dia kita kata dalam bilik mesyuarat, kita kata kita nak pergi jumpa lah dengan menteri dah. Dia duduk tengah mesyuarat. Kita nak pergi minta projek. Kok ketuk. Nak minta projek sikit. Nyepaling ke Allah. Tak kelih orang tengah mesyuarat duk baca benda besar. Jadi Nabi duk baca benda besar lagi, dia nak ngaji sikit. Nabi kata menasabah tak cari mapalah. Nabi tak perasa dia tu buta. Dia mana tahu. Kata-kata itu diulang beberapa kali. Dia sebut, "Ya Rasulullah, nak ngaji ni. Ya Rasulullah." 3 kali tak dengar. Nabi tak menjawab, mungkin Nabi tak silayan. Tanpa menyedari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk melayan ketua kaum Arab. Dia mana tahu dia buta.
Nabi SAW tidak senang hati kerana percakapan bangga terputus. Dia duduk tengah molek. Nabi tengah keping masuklah Islam. Bila Islam ni begini, tema wahyu daripada Allah dah. Kawan ni duduk tengah tu, nanti dia pergi ganggu. Kena kita nak marah dah. Kalau kita duduk kecek dengan orang, anak mai royak, nak pitih, kita marah dah. Dipotong oleh permintaan Ibnu Ummi Maktum tersebut. Lalu baginda bermasa muka dan berpaling tidak mengendahkannya. Nabi ni manusia. Kena ingat Nabi ni kok mana kan sengaja Tuhan buat ana basyarum mislukum. Nabi disebut sama aku ni manusia sepemeng je. Reti marah, reti letih, reti suka, reti ngatuk, reti lapar. Sebab aku suka. Cumanya puak-puak hakikat, ilmu hakikat lah ni dia cuba nak alih pandai orang nak suruh Nabi ni bukan manusia biasa. Buat daripada cahaya. Bukan percaturan benih. Lah ni dia konsep Nur Muhammad ni. Kalau dengar cerita puak-puak Nur Muhammad ni, mengarut dah tu. Dia mari mana tu. Dia cuba nak alih biar Nabi nampak pelik. Sebab apa? Bila Nabi nampak pelik, dia puak-puak dia mengaku habib keturunan Nabi pelik juga. Buah pelik. Dia ada buah ni belaka nak suruh orang jualan kan. Indonesia bukan benar lah ni. Sesiapa yang tidak mencintai habib, dia kata, percuma tu sia-sia bahasa dia. Sia-sia kamu beramal ibadat. Kamu jumpa video tu terdidik disebut begini. Dia kata sekali kamu duduk bersama-sama dengan awliya apa habib dia lah, lebih baik daripada kamu sembahyang 1000 rakaat. Gila sungguh. Kan ke mana? Ngadak Tuhan tu kecil banding dengan ngadak apa habib dia. Penuh jan ni sebenarnya. Apa dah? Jadi Nabi ni sebutnya manusia biasa. Kena ingat dah. Pernah Nabi bila dia duduk daripada manusia, Nabi pun dia buat silap. Misalnya dia nasihat orang, suruh tok siwi cantum benih pertama kita dengar dulu dah. Nabi kata tak sesah lah hidup sepotolo, buat sepotolo. Tapi salah. Nasihat Nabi tu salah. Sebab apa? Sebagai manusia biasa dia serupa orang ya. Bila dia jadi lain pada orang lain, tengok wahyu lah. Betul tak? Dia reti ngatuk, reti nak marah kan Nabi ni? Reti nak marah. Lalu baginda bermasa muka dan berpaling tidak mengendahkannya. Itulah sebabnya, tengok ni. Tuhan walaupun dia duduk alik Nabi sama, tak Tuhan sengaja Tuhan buat gitu nak tunjuk. Tak betul. Tuhan turun ayat tu, ayat marah ke dia. Muhammad telah bermasa muka dan berpaling lantaran dia didatangi seorang buta. Ya, abasa wa tawalla, dia tertuju Nabi. Tuhan kata dia ni masa muka patut palinglah ke lain. Bapa jadi gitu bila orang buta mari jumpa dia. Tuhan marah kat aku kan. Kalau Nabi dia tidak amanah kan, dia susuk tak baca ayat ni muka malu dia dak. Kalau kita dah tak. Tuhan waktu turun ayat, Jibril waktu mari marah ke dia. Kalau orang lain royak ke tak? Susuk tak royak ni tak. Tapi Nabi dia royak, Tuhan marah kat aku. Maksudnya tidak patut Nabi bermasa muka dan berpaling dari melayan orang yang buta. Perbuatan yang demikian menjadikan hati orang miskin lagi lemah dan berasa pilu. Kemudian setelah turun ayat yang nak pergi ayat ni dah, yang menegur sikap Nabi SAW, maka setiap kali baginda didatangi oleh Amrullah ibnu Ummi Maktum atau melihatnya, baginda pun berkata, lepas pada tu Nabi pun bila jumpa Amrullah ibnu Maktum, dia melayan sungguhlah. Dia kata, gua ni perkataan Nabi, marhaban biman atabani fihi rabbi. Nabi kata, selamat datang kepada orang yang menyebabkan aku dimarahi oleh Tuhanku. Tengok Nabi, boleh Nabi tak jaga dia berjiwa besar. Mari dah orang yang menyebabkan Tuhan, kihmunglah aku kena marah. Dia tidak salah ke Allah waktu tu. Nabi kata aku tak rajin kena marah, Tuhan kena marah kamu. Bisa lah, hebat dah. Amrullah ibnu Maktum buta setahu tu dah. Lalu dibentangkan kain serbannya sebagai tempat duduk untuk menghormatinya. Dihormat. Tengok Nabi dah. Ni nak sambung minggu depan dah. Wallahu a'lam. Ni